رزقنا فهم النبيين وإلحام ملائكة المقربين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا نبي محمد النبي ورسوله والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang pertamanya dan selamanya, marilah kita merafakkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat dan limpah kurnianya. Maka kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dikurniakan nikmat iman dan juga nikmat Islam. Maka sama-samalah kita mensyukuri kedua-dua nikmat tersebut. Moga-moga kita dimasukkan di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kesempatan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasai nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berkesempatan pada malam ini, bertemunya kita pada malam ini pada bulan yang baharu iaitu bulan September. Moga-moga Allah memberikan rahmat dan juga maghfirah buat diri kita. Yang mana kita maklum negara kita baru saja menyambut ulang tahun kemerdekaan bagi negara kita yang ke-66 tahun. Maka sama-samalah kita menjaga nikmat tersebut, yang mana kita faham apabila kita merdeka maksudnya kita bebas daripada penjajahan. Tetapi maksud penjajahan yang lebih besar sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Islam, bukan takat sahaja kita bebas daripada penjajahan seperti British, Portugis dan juga Belanda dan juga beberapa lagi penjajahan. Penjajahan yang lebih yang kita risaukan pada hari ini, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjajahan terhadap diri kita, yang mana hari ini tidak ada lagi penjajahan bentuk kita berperang, tetapi kita masih lagi dijajah dalam bentuk media sosial. Bagaimana anak-anak kita diberikan seluas-luasnya akses untuk melihat segala apa yang ia inginkan. Maka kita sebagai seorang ibu dan ayah, marilah sama-sama kita memantau apakah yang dilakukan oleh anak-anak kita sebelum kita terlambat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berbangga dengan negara kita bebas daripada penjajahan, tetapi semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dengannya baginda sallallahu alaihi wasallam bersama juga dengan para sahabat, itulah kemerdekaan yang paling besar buat diri kita sebagai seorang mukmin yang ingin memastikan setiap umat baginda sallallahu alaihi wasallam mendapat kalimat tauhid, yang mana pada hari ini kita dapat mendirikan ibadat, kita dapat melaksanakan segala tuntutan perintah Allah dalam keadaan aman dan juga tenang, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sama-sama jugalah kita menghargai, melihat, mengenang segala pengorbanan baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada malam ini diberikan kesempatan untuk kita duduk di dalam majlis ilmu. Moga-moga pertemuan kita pada malam ini diberikan rahmat dan juga maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pertemuan kita, iaitu pengajian permasalahan antara makmum dan juga imam. Pada 2 minggu yang sebelumnya kita membicarakan tentang adakah boleh seorang wanita itu menjadi imam bagi lelaki. Adakah dibolehkan, adakah dibenarkan seorang wanita menjadi imam yang mana makmumnya di kalangan para makmumnya adalah lelaki. Yang mana sebelum ini negara kita digemparkan ataupun dimaklumkan dengan sesuatu khabar berita seorang wanita menjadi imam kepada suaminya. Sanggup ia mewawarkan dan juga dia boleh dikatakan sebagai mencabar kredibiliti sebagai
seorang Islam muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ini kita akan lihat beberapa hadis ataupun beberapa pandangan para ulama, adakah dibenarkan ataupun tidak muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di bawah bab imam wanita untuk lelaki. Dan kita akan lihat adakah dibenarkan ataupun tidak. Ulama berbeza pendapat perihal seorang imam wanita untuk jamaah lelaki. Maksudnya apa muslimin dirahmati Allah? Ada perbahasan. Ada perbahasan dan juga adanya berlaku seorang wanita ataupun ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam yang mana kita kenal maklum Ummu Waraqah yang mana diperintahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi imam kepada ahli jemaah pada rumahnya. Itu yang menjadi perbahasan muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala di kalangan para ulama. Maka ulama berbeza pendapat imam daripada kalangan wanita dan juga memimpin solat jamaah. Berdasarkan kepada pendapat yang paling kuat, yang kita nak cerita pada malam ini, kita nak berpegang, nak mengambil maklum tentang pendapat yang paling sahih ataupun pendapat yang paling kuat untuk kita pegang. Bagi pendapat yang paling kuat, tidak sah imam wanita untuk lelaki. Bagi kita nak faham. Kalau lihat ada wanita yang menjadi imam kepada lelaki jamaahnya, maka kita pegang benar-benar muslimin dirahmati Allah, tidak sah bagi imam wanita itu untuk para jemaah lelaki. Sama ada solat itu dari segi solat fardu maupun dari segi solat sunat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada beberapa pandangan solat fardu tidak dibenarkan, tetapi solat nafilah itu solat sunat dibenarkan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi pendapat yang paling kuat, tidak sah imam itu daripada kalangan wanita dan jemaah bagi belakangnya iaitu lelaki. Tapi kalau cerita imamnya wanita, belakangnya jemaah wanita, ya silakan. Tapi cerita pada malam ini, wanita sebagai pemimpin ataupun imam dan juga jemaahnya juga adalah lelaki. Itu yang kita nak bahaskan. Maka ini pendapat yang dipegang oleh ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Asy-Syafi'i. Maka tiga mazhab berpegang tidak boleh sama ada fardu ataupun sunat. Tidak boleh jamaah ataupun imam itu daripada wanita. Tiga. Iaitu Hanafi, Maliki dan juga Asy-Syafi'i. Bagi Imam Ahmad, maka berbeza sedikit muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada Imam Ahmad dan pada kalangan murid-murid Imam Ahmad, tidak sah seorang wanita itu menjadi imam dalam salat fardu. Tetapi bagi salat sunat, maka ia dipersilakan. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maliki, Hanafi, Asy-Syafi'i semua bersepakat fardu sunat tidak boleh. Tetapi Imam Ahmad dan juga beberapa lagi pandangan imam yang lain seperti para anak muridnya berpegang boleh, tetapi bagi salat sunat fardu tidak dibenarkan. Maka itu yang boleh kita ambilkan pandangan di sini. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepakat ataupun yang lebih kuat tiga tadi. Imam Maliki, Imam Hanafi, Asy-Syafi'i. Maka ketiga-tiga imam ini berpegang kepada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhujah, mereka mengeluarkan pandangan berdasarkan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam daripada laporan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan kedudukan saf lelaki berbeza dengan kedudukan saf wanita. Bagi kedudukan saf lelaki, maka yang lebih baik adalah di awal. Sebaik-baik saf bagi kalangan lelaki adalah di awal-awal saf. Seburuk-buruk, buruk bukanlah keji maksudnya.
Maksudnya ada kelebihan di kalangan ataupun di saf pertama, kedua, ketiga. Maka sebaik-baik saf bagi para lelaki adalah di awal. Dan seburuk-buruk saf bagi para lelaki adalah di akhir. Begitu juga dengan para wanita. Seburuk-buruk saf bagi wanita adalah di awal. Dan sebaik-baik saf bagi wanita adalah di belakang. Maka di sini, tiga imam tadi berpegang ataupun berhujah menggunakan dalil ini. Abu Hurairah memberikan, mereka mengambil supaya kedudukan lelaki adalah lebih awal. Apatah lagi bagi para imam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi khairu sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik saf bagi para lelaki awwaluha, di awal. Wa syarruha akhiruha. Seburuk-buruk saf bagi para lelaki di akhir. Maka kita kena rebutlah. Yang tu yang pertama. Kita kena rebut. Nah, saf ni kadang-kadang kita semayang jemaah fardu 5 waktu, kadang-kadang satu saf pun tak penuh, 2 saf. Maka kita kena rebut. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi para lelaki menunjukkan kedudukannya lebih aula, lebih utama berada di hadapan. Yang seburuk bagi lelaki wa akhiruha wa syarruha akhiruha. Yang buruk adalah di akhir. Dan juga yang saf terbaik untuk wanita, wa khairu sufufis nisa, wa khairu sufufin nisa, sebaik-baik saf bagi para wanita, iaitu akhiruha. Dia terbalik dengan lelaki. Sebaik-baik saf bagi kalangan wanita, iaitu di belakang. Wa syarruha awwaluha, dan seburuk-buruk bagi wanita untuk safnya adalah di awal. Kerana apa, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Di sinilah kita akan melihat apa yang diamalkan di negara kita. Para lelaki akan duduk di hadapan, para wanita akan duduk di belakang, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hari ini di mana masjid ataupun surau yang diamalkan di negara kita. Walaupun ada sengit ke belakang sedikit, tapi yang terbaiknya imam, jemaah lelaki, kanak-kanak dan juga wanita. Itu susunan yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada pemisahnya. Kerana apa? Adanya hikmah. Ada hikmah, ada manfaatnya. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang pertama. Tiga pandangan ini, mazhab ini berpegang kepada sebaik-baik. Maka letakkan lelaki itu di awal saf. Apatah lagi bagi imam pula. Maka imam pula juga adalah daripada kalangan lelaki, bukan wanita. Itu kita kena faham. Dulu pernah berlaku di negara Amerika dahulu, iaitu Aminah Wadud yang menjadi imam kepada jemaah pada para lelaki. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini hadis yang kita maklumkan tadi, sebaik-baik saf bagi lelaki adalah awal, seburuk-buruk saf bagi lelaki adalah akhir, dan juga sebaliknya bagi wanita, menunjukkan dan juga menjelaskan perihal kedudukan saf wanita dalam salat berbanding dengan saf lelaki adalah lebih baik di hadapan. Maka tak ada ceritalah wanita itu berada di hadapan kita sebagai seorang lelaki. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka imam pula perlu berada di hadapan. Imam itu mesti di kalangan para lelaki. Jangan pula kita lihat mentang-mentang anak kita walaupun anak kita sebagai seorang hafizah, kita hantar anak kita kepada pusat tahfiz, maka kita biarkan anak kita melantik. Contoh kita solat di rumah. Ialah kita sebagai seorang ayah cuma menghafal surah-surah lazim. Kita faham sebelum ini hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, nak melantik menjadi seorang imam mesti daripada kalangan orang yang banyak baca Al-Quran dan juga menghafal Al-Quran. Ya.
Tetapi bukan di kalangan daripada wanita. Jangan salah faham. Jangan salah faham. Anak kita seorang hafizah, hafal 30 juzuk, dekat rumah dia balik cuti, kita lantik dia menjadi imam di kalangan kita. Kita pula sebagai seorang ayah ataupun abang ataupun adik lelaki menjadi makmum. Itu dah terbalik. Itu dah berbeza, dah bercanggah dengan hadis yang kita maklumkan tadi. Muslimin adik dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i berpegang juga dengan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Anas bin Malik, dijemput oleh Anas bin Malik dan juga nenek kepada Anas bin Malik, Mulaikah, untuk bersantap ataupun makan di rumah Anas bin Malik. Mana hadis baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik yang menjelaskan di sini, hadisnya berbunyi, anna jaddatahu Mulaikata da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu. Yang mana Anas bin Malik menjelaskan yang mana neneknya iaitu Mulaikah mengajak baginda sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu, iaitu neneknya menyediakan makanan. Nenek kepada siapa? Anas bin Malik. Menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Maka fa'akala minhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun makan bersama dengan mereka. Mulaikah menyediakan makanan, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam pun makan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal qumu faliusalli bikum. Maka dirikanlah salat bersama dengan diriku. Faqumtu ila hasirin lana qad aswad min tulin lima labith. Maka Anas bin Malik pun berdiri bergegas menuju ke tempat untuk bersolat, lalu dia membersihkan tempat tikar ataupun sejadah berwarna hitam. Kerana apa? Lama digunakan. Min tulil lima labithah. Maka Anas bin Malik pun apa? Melakukan dengan merenjis. Fanadahtuhu bima'in. Merenjiskan dengan air di atas kain ataupun tikar yang berwarna hitam. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun berdiri untuk mendirikan salat. Ketika itu ada bersama dengan Nabi, bersamanya adalah wal yatimu ma'i. Bersama aku, iaitu Anas bin Malik, adalah dengan seorang anak yatim. Wal ajuz min wara'ina fasalla bina rak'atain. Ketika Nabi berdiri, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal yatimu ma'i, bersama juga dengan seorang anak yatim, bersama juga dengan Anas bin Malik, dan juga wal ajuz, dan orang-orang tua berdiri di belakangku. Maka di sini muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda menunaikan salat bersama dengan kami rakaatain, 2 rakaat. Maka di sini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik dan juga anak yatim, seorang anak yatim, dan juga Mulaikah, nenek kepada Anas bin Malik, bersama juga wal ajuz, bersama juga dengan orang-orang yang tua yang lain, solat di belakang. Min wara'ina, solat di belakangku. Maka nak menunjukkan di sini muslimin yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh Nabi, Nabi sebagai imam, seorang lelaki. Anas bin Malik bersama juga dengan anak yatim pun lelaki, duduk berjemaah belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya belakang daripada Anas bin Malik dan juga seorang anak yatim itu adalah Mulaikah dan juga bersama wal ajuz wara'ina fasalli raka'atain. Dan juga belakang Anas bin Malik adanya orang-orang tua yang uzur bersama dengan neneknya Mulaikah, salat di belakang. Maka nak menunjukkan hadis ini muslimin yang dirahmati Allah, kedudukan saf itu. Yang pertama, imam di kalangan lelaki, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaahnya kalangan daripada lelaki, Anas bin Malik dan juga anak yatim yang daripada lelaki. Dan yang kedua, saf seterusnya adalah Mulaikah bersama juga dengan lelaki ataupun orang tua, bersama dengan Mulaikah, salat di belakang Anas bin
Malik. Maka tak ada timbul isu wanita berada di hadapan kita ataupun wanita menjadi imam kepada diri kita. Itu yang telah ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena maklum kedua-dua hadis tadi. Yang pertama, sebaik-baik saf bagi lelaki di awal. Yang kedua, bagaimana contoh yang Nabi tunjukkan. Nabi berdirikan salat, jemaah lelaki di belakang Nabi dan juga jemaah wanita di belakang jemaah lelaki. Itu yang kita sering lakukan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita maklumlah, bagi kaum wanita tidak boleh berada dalam saf jemaah lelaki. Sebab apa? Dah ditunjukkan tadi. Anas dengan anak yatim saf belakang Nabi. Mulaikah tadi bersama dengan orang tua, wal ajuz min waraina fasalli rak'atain. Maka salat di belakang diri aku. Maka kalau kita buat salat jamaah di rumah, kita sebagai seorang ketua keluarga, seorang ayah ataupun seorang lelaki abang, maka pastikan imamnya lelaki. Jemaahnya di belakang bermula dengan lelaki. Di mana kedudukan seorang ibu ataupun anak ataupun adik kakak daripada wanita, maka belakang daripada jamaah lelaki tersebut muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Mulaikah daripada Anas bin Malik yang mana neneknya menjemput baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menjamu makan. Maka kita dah tahu kedudukan wanita tidak boleh berada di hadapan lelaki dan juga tidak boleh sebaris juga dalam saf bersama lelaki, apatah lagi imam itu daripada kalangan wanita muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis daripada Abu Bakrah yang memberikan kita kefahaman. Seperti maklum juga, pemimpin itu tidak boleh datang daripada seorang wanita. Pemimpin, nak melantik pemimpin bukan daripada kalangan wanita. Daripada hadis Abu Bakrah yang berbunyi, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan berjaya sesuatu kaum yang melantik wanita menjadi pemimpin mereka. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis Imam Bukhari. Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidaklah berjaya sesuatu kaum itu apabila dia melantik seseorang pemimpin itu daripada kalangan wanita. Tapi di negara kita ada tak melantik daripada kalangan wanita? Ya, memang ada. Tapi cuma nak maklum, tidak boleh berada di tampuk pimpinan yang paling atas. Tidak ada sultan daripada wanita. Tidak ada Perdana Menteri di negara kita yang diamalkan wanita. Tidak ada kalangan daripada ketua-ketua ataupun tampuk pimpinan yang paling tinggi daripada wanita. Itu maksudnya. Apatah lagi di dalam solat. Solat seorang imam sebagai pemimpin. Itu maksud hadis. La yuflih qaumun. Tidak akan berjaya sesuatu kaum apabila melantik walau amrahum imra'atan. Maka kalau kita imam, tidak boleh. Masuk tidak berjaya ini tidaklah boleh kita melantik daripada kalangan wanita itu menjadi pemimpin. Maksud pemimpin ini apa? Untuk memimpin kita di dalam solat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan nak menafikan hak seseorang wanita, tetapi itulah yang telah disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang telah ditunjukkan oleh agama Islam. Islam tidak merendahkan seseorang wanita, tidak. Islam tidak meletakkan wanita itu di tempat yang paling rendah, tidak. Tetapi bila cerita tentang solat, tentang kepimpinan, maka itulah yang telah ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah ketika Nabi sakit pun, para muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi sakit pun Nabi memerintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi imam. Nabi tidak menyuruhkan kepada isterinya,
Tidak menyuruhkan kepada anaknya Fatimah. Tidak. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu. Pada malam ini yang pertama adalah mengenai imam daripada kalangan wanita. Dua hadis ya daripada kitab yang kita gunakan ini, dan yang ketiga, tidak berjaya sesuatu kaum apabila kita melantik daripada kalangan wanita. Kalau nak lantik juga mungkin dari segi pentadbiran mungkin pembantunya. Tapi jangan pula kita nak melantik daripada institusi masjid, jangan pula imam satu lelaki, imam dua perempuan, pun tak jadi juga. Pun begitu juga imam bagi lelaki, Bilal ataupun muazzin wanita, pun tak boleh juga. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di masjid. Tapi kalau di rumah, adakah boleh untuk wanita azan ataupun qamat? Boleh. Muslimin dirahmati Allah. Tapi kita kena ikut kadar, jangan pula di rumah ambil mic, pasang speaker. Muslimin dirahmati Allah. Untuk menunjukkan wanita boleh azan ataupun qamat, cukup di rumah. Kalau kita solat di rumah bersama dengan suami. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu permasalahan yang pertama. Moga-moga ada pencerahan. Bila ada permasalahan, orang tanya boleh tak imam? Anak tanya boleh tak kakak nak jadi imam kepada ayah? Maka kita dah faham. Paling tidak pun kita bagilah dalil sebaik-baik sah bagi kalangan lelaki di awal. Itu contohnya muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang kedua pada malam ini muslimin dirahmati Allah, iaitu imam lelaki untuk wanita. Tadi wanita untuk lelaki. Pada yang kedua, masalah yang kedua, imam lelaki untuk wanita ada beberapa situasi. Ada beberapa situasi yang boleh kita dapatkan. Adakah kita buat pada hari ini ikut situasi yang pertama, yang kedua ataupun yang seterusnya? Kadang-kadang kita ni keluar bersama dengan mahram, solat di masjid ataupun di surau, kita musafir, ataupun kadang-kadang kita keluar bersama dengan sahabat kita, wanita yang bukan mahram. Itu situasi-situasi yang berlainan. Okey, dalam bab imam lelaki untuk wanita, orang lelaki menjadi imam kepada wanita melibatkan 4 situasi. Ada 4 situasi muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Situasi yang pertama, ini yang sering ataupun menjadi amalan pada diri kita seharian kita. Situasi yang pertama, lelaki menjadi imam kepada jemaah wanita yang bersama jemaah lelaki di dalam masjid. Jadi inilah. Situasi yang pertama, lelaki menjadi imam kepada jemaah wanita yang bersama dengan jemaah lelaki di dalam masjid. Imam, ada jemaah lelaki, ada jemaah wanita. Itu situasi yang pertama. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjadi imam kepada mereka. Macam tadi imam kita tadi, imam rawatib kita tadi, menjadi imam kepada kita sebagai makmum, dan juga menjadi imam kepada mungkin di antara kita ada isteri, ada anak kita yang mahram kita, maka dia menjadi hukumnya adalah harus. Harus. Kerana terdapat dalam sunnah nabawiyah ketika zaman Nabi SAW, ataupun ketika imam menjadi makmum di antara kita, di belakang jemaah wanita, bukan di antara mahram kita. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadikan sunnah nabawiyah ketika mana berlaku pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika itu kaum wanita tetap keluar untuk solat bersama jemaah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang mana daripada Aisyah radhiyallahu anha, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajra fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minati mu'allifati min murutihin thumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun. Maka itu hadisnya. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti sebentar, kita berikan ruang kepada muazzin untuk melaungkan azan insya-Allah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah marbahazi da'wati tamati wassalatu ala sayyidina Muhammad wa asyhadu an innaka la tughfir. Amin. InsyaAllah kita sambungkan sedikit. Kita habiskan situasi yang pertama. Bagaimana hadis baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Aisyah radhiyallahu anha. Laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat fardu subuh, fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat. Yang mana ketika itu kaum wanita yang beriman turut menunaikan salat bersama baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana keadaannya mutalafa'atin min murutihinna, yang mana mereka salat bersama dengan Nabi dalam keadaan menutup kepalanya, selubung. Mereka memakai selubung di atas kepala mereka. Summa yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun. Kemudian selepas selesai salat,
mereka pulang, summa yarjina ila fi buyutihinna, mereka pulang ke rumah mereka dan tidak ada seorang pun yang mengenali mereka. Itu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dirikan salat subuh bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam di tempat, dia bukan macam kita. Masjid tertutup, dalam satu kawasan. Kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di dalam keadaan yang lapang. Dan muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila dia balik ke rumah, orang lain pun tidak mengenalinya. Sebab apa? Ada yang menutupi, dia memakai selubung di atas kepala mereka. Itu menunjukkan situasi yang pertama dibolehkan. Maka di kalangan jemaah wanita, salat dengan kita bagi jemaah lelaki bercampur. Campur maksudnya apa? Dalam satu masjid, dalam satu institusi. Cuma ada perbezaan dari segi saf. Itu maksudnya. Itu situasi yang pertama. Diharuskan. Walaupun bukan mahram kita. Kita seorang pergi salat bersama dengan jemaah lain, belakang jemaah yang lain, wanita. Tak ada mahram. Itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua, apabila lelaki menjadi imam kepada jemaah wanita. Pun sama juga. Dalam salat itu terdapat seorang mahram kepada lelaki yang menjadi imam ataupun seorang lelaki yang lain yang bukan mahram. Tadi dia tak ada mahram. Yang situasi yang kedua, muslimin dirahmati Allah, mungkin imam jemaahnya wanita, di kalangannya isteri kepada imam. Mungkin di antara jemaah salah seorang membawa isteri mahramnya. Itu situasi yang kedua, muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya macam mana? Sama cerita dengan Mulaikah menjemput baginda sallallahu alaihi wasallam makan ketika itu. Nabi, Mulaikah, Anas bin Malik dan juga anak yatim. Bersama juga dengan orang tua yang lain. Maka ada bercampur mahram dan juga bukan mahram. Mahram kepada Anas bin Malik, neneknya. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu situasi yang kedua. Situasi yang ketiga. Situasi yang ketiga ni kita perlu beri perhatian. Dalam situasi yang ketiga, lelaki menjadi imam kepada seorang wanita asing. Tadi mahram. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Situasi yang ketiga. Macam mana boleh berlaku? Muslimin dirahmati Allah. Situasi yang ketiga, salat berjemaah ataupun imam menjadi kepada jemaah wanita, sedangkan wanita itu adalah wanita yang asing, iaitu ajnabi contohnya. Hukum seseorang lelaki menjadi imam kepada wanita seperti ini adalah tidak harus. Tapi kita kena lihat situasi. Situasinya berbeza. Cuba kita ambil contoh. Bukan mahram salat berjemaah di dalam sesuatu tempat dalam keadaan tertutup. Bukan mahram. Boleh jadi. Tapi peliklah. Yang kedua, keadaannya contoh di R&R. Ini keadaannya. Boleh berlaku. Boleh berlaku. Tempat sempit, muslimin dirahmati Allah. Tak ada tempat nak sembahyang. Contoh, itu boleh kita fikir. Dua keadaan yang berbeza. Situasi yang ketiga, lelaki menjadi imam kepada seorang wanita yang asing. Cuma saya bawakan contoh dua yang berbeza. Supaya kita berfikir. Contoh yang pertama, bukan mahram di antara mereka salat berjemaah. Mudah kata, anak muda couple lah. Kan? Mudah contoh. Dia couple-couple tapi dari segi solat dia jaga, tapi dari segi solat berjemaah. Boleh jadi juga. Muslimin dirahmati Allah. Tapi itu yang dibahaskan, muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa tidak harus? Kerana apa dia boleh menimbulkan fitnah, boleh mendatangkan situasi ini dalam keadaan berkhalwat. Kerana apa? Keadaan ini termasuk dalam perbuatan berkhalwat dengan seorang wanita yang asing. Yalah, dia bukan mahram. Muslimin dirahmati Allah. Jelas hukumnya adalah haram. Dia salat begitu adalah perbuatannya adalah haram. Alasan situasi yang ketiga ini melalui hadis baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Abbas
Yang mana berbunyi la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Apa dia? La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Jangan ada lelaki yang berkhalwat dengan seseorang wanita, melainkan ada bersama mahram dengan wanita tersebut, daripada wanita tersebut. Maka kalau ada kalangan berlakunya salat berjemaah di dalam sesuatu tempat, contoh dalam masjid, ya mungkin di antara sahabatnya, lelaki dan perempuan, kalau begitu macam mana kita nak keluar daripada keadaan begitu? Solat bersendirian lah. Kau solat sendiri, aku solat sendiri. Kalau suami isteri, ya silakan. Tetapi kalau bukan mahram ataupun seorang wanita yang asing, maka jangan buat pandai. Muslimin yang dirahmati Allah. Bukankah kita solat berjemaah bagus? Ya, memang bagus. Tetapi perbuatan itu haram. Kerana apa? Situasi itu akan bertukar menjadi fitnah. Situasi itu akan berubah menjadi apabila berdua-duaan lelaki dan juga wanita tanpa ada ikatan yang sah. Itu situasi yang ketiga, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iaitu maksudnya apa? Jangan ada lelaki yang berkhalwat. La yakhluwanna rajulun bimra'atin. Jangan ada seorang lelaki, seorang wanita yang tidak ada ikatan yang sah. Ataupun lebih senang kita kata dia bukan mahram. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, situasinya pula apabila lelaki menjadi imam kepada jemaah wanita, pada masa yang sama tidak ada seorang lelaki pun bersama mereka. Tadi situasi yang pertama, situasi yang kedua ada jemaah lelaki. Bezanya mahram, tidak mahram. Situasi yang ketiga langsung tak ada mahram. Lelaki menjadi imam, makmumnya di belakang, seorang wanita yang tak ada ikatan sah menjadi makmum. Yang ketiga. Situasi yang keempat, imam seorang lelaki, confirm, tetapi jemaahnya di belakang semuanya adalah wanita. Pun berlaku. Contoh kalau ada asatiza buat kelas duha, ustaznya adalah lelaki, buat sebelum kuliah, disunatkan untuk duha, maka berjemaah, situasi, contoh. Itu situasi yang keempat. Imam menjadi, seorang lelaki menjadi imam kepada jemaah semuanya wanita. Tak ada jemaah lelaki. Tidak ada seorang lelaki pun bersama mereka. Maka di sini ulama berbeza pendapat. Maka dalam persoalan ini, ulama memberikan pandangan berbeza pendapat kepada dua. Yang pertama, makruh lelaki berimamkan jemaah wanita yang tidak disertai seorang lelaki pun. Maka kalau nak, mesti ada seorang lelaki. Kalau ada jemaah wanita bawa anak lelaki ke cucu, letak dia. Solat bersama. Muslimin dirahmati Allah. Kalau tak, pandangan pertama mengatakan dia adalah makruh bagi imam itu memimpin salat tersebut. Ini adalah pandangan kebanyakan ulama daripada mazhab Hanafi dan juga mazhab Hambali. Kerana apa? Hanafi dan Hambali berpegang beralasan situasi demikian menimbulkan was-was di dalam hati si imam. Dia akan menimbulkan satu perasaan ataupun was-was. Tapi kalau kita solat macam mana pun takkanlah timbul sampai was-was begitu. Kita seorang imam, jemaah semua di belakang wanita. Apa yang nak was-wasnya? Tapi itu pandangan yang pertama, makruh. Tapi kalau berlaku pada diri kita, contohnya kalau kita solat, muslimin dirahmati Allah, jemaahnya semua wanita. Macam mana? Apa yang dikatakan was-was, muslimin dirahmati Allah? Mungkin perasaan kita akan berfikir, perasaan kita, hati kita akan bermain. Boleh tak boleh, begitu. Pandangan yang kedua pula mengatakan harus dan tidak makruh. Pandangan yang pertama, Hambali dan Hambali dan Hanafi mengatakan makruh. Seorang lelaki imam, jemaahnya lain wanita.
Pandangan yang pertama, muslimin dirahmati Allah, yang mana majoriti ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ini pendapat yang kedua. Harus dan juga tidak makruh. Kerana apa? Mereka mengemukakan alasan wanita yang berkumpul beramai-ramai tidak mungkin dapat memudaratkan lelaki yang menjadi imam. Apa yang dimaksudkan tidak mungkin memudaratkan imam tersebut? Adil, jemaah lah. Solat di belakang. Apa yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada imam walaupun dia seorang? Tak ada kemudaratan. Sah tetap imam seorang lelaki. Bukanlah wanita itu menjadi imam, lelaki di belakang, bakinya wanita. Itu barulah lain cerita. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah situasinya yang keempat. Pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Pertama, berlaku pada situasi kita hari ini, seharian kita. Yang kedua pun boleh berlaku. Cuma yang peliknya, yang ketiga. Iaitu seorang lelaki menjadi imam kepada seorang wanita yang ajnabi ataupun wanita asing. Dia keluar dengan kawan dia, girlfriend dia ke apa, boyfriend. Tapi dia salat berjemaah. Peliklah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu 4 situasi imam lelaki, jemaahnya wanita, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sekadar itu yang boleh saya sampaikan pada malam ini. 2 masalah yang besar. Yang pertama, wanita menjadi imam kepada jemaahnya lelaki. Yang kedua, imamnya lelaki, jemaahnya wanita. Ada 4 situasi. 4 perlu kita faham. Maka yang paling penting iaitu situasi yang ketiga. Boleh muslim-muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sekadar itu pertemuan kita pada malam ini. Lebih kurang moga-moga ada manfaat dan juga dapatan. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu atas penyampaian saya dan juga keterbatasan ilmu saya. Yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.